Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan limpah perkenan kurnia daripada Allah pada malam ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung kuliah kita daripada kitab Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Dalam kuliah yang lepas kita berhenti sampai muka surat 337, ikut cetakan yang ni, betul kan? Kita sampai kepada pembentukan pasukan tentera Islam dan kemaraan ke medan perang. Ini perang apa tu tuan-tuan? Perang Uhud. Perang, cerita pasal perang. Baik, dalam kuliah yang lepas kita bicarakan bagaimana Nabi SAW telah membahagikan tenteranya kepada 3 pasukan. Yang pertama pasukan Muhajirin yang benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan Ansar dari kalangan Aus, hak ni benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu. Dan yang ketiganya ialah pasukan Ansar dari kalangan Khazraj, benderanya diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu. Baik, kita tengok tajuk yang seterusnya. Qala musannif rahimahullah, pemeriksaan pasukan. Ketika sampai di sebuah tempat bernama Asy-Syaikhan, Baginda sallallahu alaihi wasallam membuat pemeriksaan terhadap anggotanya, yakni terhadap anggota pasukan tentera yang ditubuhkan itu. Mereka yang dianggap masih muda dan tidak berupaya untuk berperang diperintahkan supaya pulang. Maknanya berimpun tu berimpun dah. Nabi kerahkan berimpun, pakat-pakat berimpun belakang, lepas tu gerak. Bila bergerak sampai sekat jalan, Nabi berhentikan dulu. Nabi buat recheck, semak semula mana-mana yang tidak qualified, yang tidak ditaklifkan untuk jihad, Nabi arahkan untuk pulang. Di kalangan mereka ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar masa ni masih budak-budak lagi, maka dia kena balik. Ni Abdullah bin Umar. Kalau tuan-tuan baca Hayatus Sahabah dan sebagainya, inilah budak-budak yang pedang tu panjang daripada tubuh mereka lagi, sampai berjengkit-jengkit nak bagi nampak tinggi. Yang berikutnya ialah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ni kita kira apa itu? Kita kata lebih kurang kalau kita letakkan sebagai cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal Zaid itu ialah anak angkat Nabi. Kalau Zaid tu anak angkat Nabi, jarak umur dia lebih kurang mungkin ada 20 tahun lebih kot. Maknanya Usamah tu muda lagi. Memang sangat muda, pasal ketika Nabi wafat dan Nabi lantik Usamah untuk menjadi pemimpin tentera, lepas tu disambung jawatan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masa tu umur Usamah baru 18 tahun. Kalau 18 tahun itu berlaku 10 tahun lepas itu, 8 tahun. Mana umur 10 tahun ni masa Uhud ni, nak perang juga. Usaid bin Zahir, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Urabah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Harithah Al-Ansari. Zaid bin Harithah Al-Ansari bukan Zaid bapa Usamah tu. Dan Sa'ad bin Habbah. Ada disebutkan bahawa di kalangan mereka juga ialah Al-Barra bin Azib,
Akan tetapi berita tentangnya seperti yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari menunjukkan bahawa dia memang terlibat dalam peperangan tersebut. Jadi kalau tuan-tuan tengok nama-nama yang diarahkan pulang ni, ini semua nama-nama yang selepas beberapa tahun menjadi di kalangan sahabat yang terbilang. Yang banyak kita jumpa nama mereka dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak dengar, siapa tak kenal dengan Zaid bin Thabit yang kemudiannya menjadi pengerusi lajnah pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar dan di zaman Uthman. Itu Zaid bin Thabit. Ada siapa lagi? Amr bin Hazim. Amr bin Hazim ini juga adalah di antara perawi hadis yang banyak. Abu Sa'id Al-Khudri lagi, tuan-tuan lalu dengar nama ni kan. Tapi maknanya ketika perang Uhud, mereka ni masih sangat kecil lagi, masih kalangan budak-budak, kanak-kanak lagi. Cuma Al-Bara' bin Azib ada perbezaan riwayat, tetapi dalam Sahih Al-Bukhari menunjukkan Al-Bara' bin Azib antara yang lepas, antara yang Nabi izinkan untuk turut bersama perang. Baik, yang seterusnya baginda membenarkan Rafi' bin Khudaij dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma untuk turut bersama walaupun mereka masih muda. Siapa? Ini kerana Rafi' bin Khudaij ialah seorang yang cekap memanah. Apabila Rafi' dibenarkan, maka Samurah berkata, saya lebih kuat daripada Rafi' dan saya boleh menewaskannya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang hal itu, disuruhnya mereka berdua supaya berlawan di hadapannya. Dalam perlawanan itu Samurah telah menewaskan Rafi'. Justru baginda pun membenarkan Samurah untuk turut serta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini keinginan para sahabat di kalangan kanak-kanak. Nabi dah lepaskan Rafi' atas keistimewaan Rafi' ni. Tiba-tiba mai Samurah bin Jundub, dia dakwa dia boleh kalahkan Rafi'. Jadi kita kata had kelayakan tu dah daripada Rafi'. Bila Samurah berjaya menewaskan Rafi', mana dia duduk atas lagi lah. Maka dengan tu kedua-duanya Nabi izinkan untuk turut sama menyertai peperangan. Baik. Bermalam antara Uhud dan Madinah. Semasa berada di tempat ini, hari telah pun petang. Kemudian mereka bersembahyang maghrib dan isya serta bermalam di situ. Baginda memilih 50 orang lelaki untuk berkawal di sekitar perkumpulan tentera tersebut. Pengawalan itu diketuai oleh Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, jaguh yang terlibat dalam pembunuhan Ka'ab Al-Ashraf. Zakwan bin Abd Qais bertindak sebagai pengawal khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tuan-tuan, kalau kita baca macam tu dia tak feel tau. Dia tak ada rasa. Tuan-tuan nak kena imagine, nak kena gambarkan suasana. Jangan gambarkan Madinah macam campi baru ni. Dengan ada bangunan tu kita tak nampak apa. Bayangkan dia punya Bukit Bukau tu. Bukit Uhud kan, ada dia punya banjaran Uhud tu, ada dataran di situ. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi akan bila bermalam pacak kemah. Bila pacak kemah ada 50 orang yang berkawal keliling tu. Kemudian ada Muhammad bin Maslamah tunggu depan khemah Nabi. Tunggu depan khemah Nabi, jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dapat rasa feel tu. Baru kita dapat rasa suasana berjaga-jaga, berhati-hati dan sangat berawas yang ada pada para sahabat ketika tu. Suasana yang sangat genting, thrill kan. Macam tuan-tuan kalau apa yang thrill kita? Pilihan raya lah, pilihan raya kan. Masa nak tahu keputusan tu kan thrill je rasa. Tunggu masing-masing ataupun hari nak pi mengundi ke apa-apa, pakat tunggu dekat kemah, dekat markah masing-masing, tak kira lah blok mana kan. Rasa macam berjaga-jaga je, takut ada orang kianat, ada orang buh macam-macam poster ke apa-apa. Kita pun berjaga, kuna-kuna hak tu jihad habis dah tu. Itulah pun nak rasa kan suasana tu. Tapi zaman sahabat dia lebih hebat daripada apa yang ada, pasal berdepan dengan golongan kufar, golongan Quraisy ketika itu yang belum Islam, dengan senjata yang kita kira lebih sedikit ataupun yang kurang berbanding dengan keupayaan yang ada pada Quraisy. Baik. Habis yang tu, tengok tajuk yang berikutnya. Pembelotan Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya. Maknanya Abdullah bin Ubay bukan bergerak seorang diri,
bersama dengannya ada kuncu-kuncu dia, pengikut-pengikut dia, tukang kipah dia. Dan golongan itu dinamakan sebagai golongan munafiqun. Yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tempat yang paling bawah daripada api neraka. Di mana dia pada? Jadi malam dah berjaga-jaga suasana tu kan, pakat dah berjaga. Ini berjaga lah, bukan dia lepak kedai kopi sembang, cucuk rokok apa semua. Jaga pasal lawan dengan musuh. Sebelum terbit fajar, baginda meneruskan perjalanan sehingga apabila sampai di as-sawt, baginda menunaikan solat subuh. Tempat itu sangat hampir dengan lokasi pihak musuh, sehingga baginda dapat melihat mereka dan musuh pun dapat melihat ke arahnya. Nampak lapangan, nampak dekat. Disitulah Abdullah bin Ubay, si munafik itu, berpaling tadah, lalu menarik keluar seramai kira-kira 1/3 kekuatan pasukan, iaitu 300 orang pejuang, sambil berkata, kami tidak tahu atas dasar apa kita hendak mengorbankan diri sendiri. Dia berpura-pura menunjukkan protesnya dengan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpegang dengan pendapatnya sendiri, malah menuruti kehendak orang lain. Ini namanya protes dalam bentuk jack. Konon-konon dia jack Nabi, sokong hak Nabi jangan keluar. Kan? Pasal hak kita baca hari itu ni, Nabi asalnya bercadang untuk berkubu dalam kota Madinah. Inilah cadangan daripada kalangan sahabat, termasuk Hamzah dan sebagainya. Jadi kononnya Abdullah ni nak tarik diri macam tu saja, nampak sangat pengkhianatannya, nampak sangat pengecut, pembelot. Jadi cara dia tarik tu, dia hempuk salah kat orang lain. Dia tak puas hati pada orang yang cadang keluar tu. Itu cara lapik dia. Dan orang munafik ni tuan-tuan, dia tak ada kerja lain melainkan dia akan tipu dan bohong. Tipu dan bohong, tak ada pilihan lain. Kalau dia tak tipu, dia bohong. Kalau tak bohong, dia cakap tak betul. Contoh, ada orang kaki jual ayak jampi, bawa keluar dalam dia punya apa kata-kata message Telegram ke WhatsApp ke, orang tanya betul ke Ustaz dah pernah berdebat dengan Dr. Mazhar? Dia kata ya. Itu tanda munafik, pembohong. Ada pernah tuan-tuan nampak tukang jual ayak jampi boleh jumpa debat kat sini? Mana ada kan? Adalah sekali banyak tahun dulu dia main sana cuba perbetulkan perkataan, betulkan sebutan dia, balik dengan ayat tu ya. Itu dia panggil apa? Pembohong. P untuk pembohong, U untuk umat. PU lah sebut nama kan? Tak sebut nama kan? PU orang Penang tu lah. Pembohong. Tak pasal bila baca Ubay teringat hal tu. Baca dan tu teringat Ubay, Abdullah bin Ubay ni. Dia sentiasa cari alasan dan dia akan berbohong, nampak dia hero. Dan tapi sebenarnya dia menyimpan haqd, menyimpan kebencian terhadap umat Islam. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, tidak syak lagi. Dan sebelum tu tuan-tuan, dia keluar, bukan dia seorang, dia akan tarik kuncu-kuncu dia. Kalau kita fikirkan dengan akal yang waras, manusia yang macam ni punya teruk pun ada juga orang yang ikut. Ya, memang ada orang ikut. Jangan heran. Orang yang kita kata tak tahulah apalah keistimewaan dalam suasana orang Madinah semua sudah menerima Islam, menang dah satu round dalam perang Badar. Dia punya sentimen sedang tinggi, semangat sedang berkobar-kobar. Tiba-tiba masih ada lagi beberapa kalangan yang masih ikut, jadi pengikut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak nampak depan mata tu, tentara Nabi duduk depan mata tu, tak mau terima kebenaran, tak mau terima apa yang Nabi SAW bawa. Jadi bila Abdullah ni keluar, dia keluar bersama dengan 1/3 kekuatan tentera. Tuan-tuan pergi tanya Abang Kalim, tengok kalau 1/3 tentera keluar, apa perasaan hak lain? Habislah tu. Keluar tengah nak perang, dah nampak musuh, cari keluar. Itu strategi nak lemahkan tentera tu. Kalau awal-awal lagi mungkin dalam perjalanan tu boleh duk pujuk hati apa semua kan.
Ini dah nampak musuh depan mata, tarik separuh, 1/3 keluar. Dajjal semua. Memang munafik. Jaga. Jadi siapa-siapa nak tiru style munafik, dia kena buat macam tu. Agak-agak dah depan dengan musuh, kami nak tarik diri, kami nak belah macam tu kan. Itu style munafik kan. Buat majlis apa semua, haba nak bersidang, nak lawan bertemu, last sekali kata, tak apalah, boleh hampa semua, kami tarik diri. Orang yang bawah tunggu elok tu pakai hampa belakang. Itu teknik Abdullah bin Ubay bin Salul. Bolehlah buat tajuk seminar ke, tajuk konsultasi ke apa kan. Pengkhianatan cara munafik. Orang selalu buat tarbiyah cara Nabi apa semua kan, parenting skill cara Nabi apa semua. Kita ambil yang opposite pula, supaya orang boleh belajar, jangan jadi munafik. Baik, tidak syak lagi bahawa sebab penarikan diri ini bukanlah kerana seperti yang dinyatakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu keengganan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan pendapatnya. Karena kalau itulah alasannya, mengapa dia sanggup keluar bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat tersebut? Malah kalau benar alasan itu, sudah tentu dia akan menarik diri daripada pasukan itu sejak awal lagi. Malah tujuan pokoknya berpaling tadah ialah untuk menimbulkan suasana ketidaktentuan dan kacau bilau di kalangan pihak tentera Islam, supaya dapat dilihat dan didengar oleh pihak musuh. Dia berharap dengan tindakan itu akan menyebabkan kebanyakan tentera Islam akan berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka yang masih mahu bertahan bersama baginda akan luntur semangatnya. Dengan cara itu dia mengimpikan jalan pintas untuk menghapuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ikhlas bersama baginda. Seterusnya dapatlah dia memperolehi semula jawatan ketua yang diimpikannya selama ini. Itu teknik dia. Bila dia tarik keluar, yang kita katakan tadi, hilang dari sudut kekuatan, memang dah hilang 1/3. Dari sudut semangat, baki pasukan yang ada juga akan terjejas. Yang tu. Kemudian di pihak musuh, dalam keadaan Nabi boleh nampak musuh, musuh boleh nampak tentera Nabi, tentera musuh boleh nampak hak dalam pasukan lawan ni sedang berkocak. Macam lah tuan kalau politik kan, hak buat ni nampak kau tu bergaduh, hak kau ni pun nampak kau ni bergaduh. Perasaan sikit sebanyak tu daripada rasa seronok. Bila pihak lawan tu bergaduh sama-sama mereka, ataupun pakat tarik diri, pakat saling cadang pecat memecat antara satu sama lain, hak belah sini dia jadi seronok. Tak payah lawan, bagi dia settle dulu, bagi dia tumbang, silap-silap embuh ya, bagi dia tumbang sendiri. Yang ada adalah tolong bagi api, bagi semarak sikit permusuhan, bagi semarak sikit kekacauan di dalam tu. Itu memang teknik yang biasa, dan itu telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dalam peristiwa ni. Depan dah dengan musuh tarik, maknanya musuh akan ada satu kekuatan semangat yang baru. Tengok bila Quraisy nampak tentera Nabi dah hilang separuh, kita ada lebih keyakinan untuk menang. Itu cara dah. Jadi pihak munafik ini hampir-hampir berjaya mencapai objektif mereka. Objektif apa? Nak tarik golongan lain yang bukan kelompok mereka, tapi yang tak tahu apa, yang duk tengah-tengah duk penin macam tu. Pasal dia tak gunakan alasan tak mau perang, dia guna alasan tak puas hati pasal Nabi tak ikut cadangan Nabi sendiri. Depa tu tak mau ikut cakap Nabi. Jadi tentu saja ada di kalangan orang-orang yang innocent, hak di tengah-tengah pengikut-pengikut ni, yang betul juga no, dia tak ikut Nabi atas dasar hormat dan sayang kepada Nabi. Dia tak tahu orang yang konon-konon bela Nabi tu nak jahanamkan Nabi. Jadi akan ada yang terpesona dan terpedaya. Sama juga macam duduk dalam organisasi ke apakah, ada yang cuba cucuk nak bagi tumbang ke bagi apa ke. Dia dalam berbagai bentuk sebenarnya untuk melumpuhkan kekuatan pasukan. Baik, ada dua kumpulan dari kalangan tentera Islam yang mula merasa lemah semangat, iaitu Bani Harithah dari kabilah Al-Aus dan Bani Salamah dari kabilah Al-Khazraj. Dua-dua kan kita ada pecah 3 pasukan tadi, satu Aus, satu Khazraj, tengah-tengah Muhajirin. Yang Aus ni, dalam kelompok Aus tu ada dia punya kelompok keluarga, Bani ni apa semua dalam tu. Salah satu Bani kelompok Aus ni ialah Bani Harithah tadi. Dia pun dah boleh longgak sama-sama depa tu.
rasa macam nak kena tarik diri lah. Di belah Khazraj pula ialah Bani Salamah membuat macam tu juga, ada kegoncangan pada mereka. Dan ini tuan-tuan, kalau kita baca balik hari tu ni yang Badar tu, perang Badar, peristiwa goncang sesama mereka ni berlaku kepada tentera Quraisy. Bila sebahagian nak tarik diri, sebahagian nak teruskan juga, ada yang dah ikut cakap Abu Sufyan, sudahlah cukup dah tu, kita dah selamat. Jadi itu sebenarnya sikit sebanyak mengurangkan kekuatan. Dia menimbulkan suasana yang tak stabil pada kekuatan tentera yang ada. Baik. Jadi itu berlaku kepada Aus dan Khazraj. Akan tetapi Allah mengembalikan semangat mereka, dan mereka pula menetapkan pendirian setelah tadinya mulai berlaku sedikit kekecohan, sehingga mereka mulai bercadang untuk berpatah balik dan menarik diri. Mengenai dua kumpulan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 122, إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dan ingatlah ketika dua puak dari kalangan kamu, yakni pada hari peperangan Uhud itu, terasa lemah semangat. Antafshala ni rasa lemah semangat, rasa gagal, lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut. Wallahu waliyuhuma, padahal Allah lah wali, yakni penolong dan pelindung mereka. Dan jika sudah demikian, kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi Allah Ta'ala ceritakan tentang golongan ini, dan Allah Ta'ala tegaskan Allah lah wali mereka, Allah lah yang memberi bantuan, Allah yang akan menolong segala kesukaran yang dilalui oleh kelompok ini. Abdullah bin Haram, bapa kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berusaha memperingatkan golongan munafik itu tentang kewajipan mereka dalam saat-saat yang genting ini. Lantas dia mengekori mereka sambil mencela dan menggesa mereka supaya kembali semula. Ni tuan-tuan, ada satu hero buat tindakan, bila kau tu tarik akan ada satu orang duk follow ikut ni, duk yu'atib, mencela, marah, pasal apa hampa tarik diri tiang-tiang macam ni, awak tak masuk sekali balik, kenapa tak kembali semula dalam saf. Katanya, marilah kita bersama-sama berperang di jalan Allah atau bertahan. Orang-orang munafik itu menjawab, kalau kami yakini bahawa kamu benar-benar berperang, nescaya kami tidak akan pulang. Tu cara jawab tu. Kemudian Abdullah bin Haram kembali semula sambil berkata, mudah-mudahan Allah jauhkan kamu, hai seteru-seteru Allah. Allah akan membantu nabinya tanpa penglibatan kamu. Ini tuan-tuan dipanggil proses saringan dan tapisan. Dalam perjalanan perjuangan ini, dia akan sentiasa lalu, kita akan melalui proses tapisan, dan tapisan itu akan menggugurkan hama dan hampas padi yang tidak layak untuk dijadikan beras. Dia tapis yang kita zaman lah tak pakai tu, dulu kan pakai kipas tu kan, kalau kat benang pakai kipas tu, duk pusing tu, dia akan terbangkan segala hampas-hampas tu. Yang tinggal tu hanya yang bernas, atau lagi bernas tu boleh ke saya kat bernas lah kan, beras yang ada isi, itu yang kita bernas tu. Bernas itulah yang ada dalam setiap ujian Allah Ta'ala yang kekal sabat di atas jalan perjuangan. Itulah yang tulen, yang gugur, yang jatuh, yang terpeleot, yang patah balik, yang kecewa, dia akan jadi seperti hampas padi dalam proses tapisan tadi. Baik, tentang golongan munafik ini Allah menurunkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Ali Imran ayat 167. Dan juga dengan tujuan ia hendak melahirkan dengan nyata akan dikatakan kepada mereka,
Marilah dan dengan tujuan ia hendak melahirkan, dengan nyata akan dikatakan kepada mereka, marilah berperang pada jalan Allah, yakni untuk membela Islam, atau pertahankanlah diri, keluarga dan harta benda kamu. Mereka menjawab, kalaulah kami faham ada peperangan, yakni dengan sebenar-benarnya, tentulah kami mengikut kamu, yakni untuk berperang. Maksudnya dia berkata, benda tu bukan perang duk macam-macam ni, tak jadi apa kan. Maka mereka ketika itu lebih dekat dengan kufur dari dekatnya dengan iman. Mereka selalu menyebut dengan mulutnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. Ini jenis manusia yang mulut dia bercakap lain, tapi hatinya membicarakan benda yang lain. Mulutnya mengakui tentang iman, tentang Islam, tentang perjuangan agama, dakwah dan sebagainya, tapi hati itu sentiasa mencari peluang bila masa kita nak peruntuhkan benda-benda ni. Hati itu menyimpan rasa benci terhadap Islam dan umat Islam. Hati itu cuma fikirkan opportunity, tentang peluang apa yang dia boleh dapat daripada benda yang ada ni. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah tapisan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Dan Allah Ta'ala tegaskan, wallahu a'lamu bima yaktumun, Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Kalau ada orang syak, ada orang ragu-ragu, betul ke mereka begitu, adakah mereka begini, Allah tidak ragu-ragu pasal Allah Maha mengetahui. Baik. Tentera Islam yang tinggal mara ke Uhud. Selepas pembelotan dan penarikan diri kumpulan munafik ini, baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya bersama baki anggota yang masih tinggal, iaitu seramai 700 orang menuju ke arah pihak musuh. Penempatan ketenteraan pihak musuh berada di tengah-tengah antara baginda dan Bukit Uhud. Tentang bayang Bukit Uhud, duduk tengah-tengah Nabi, satu tempat di dataran itu ada tentera Nabi, situ ada Uhud, di tengah-tengah itu ada golongan musuh. Di samping terdapat banyak tempat lain untuk memboloskan diri ke Uhud. Lantaran itu baginda bertanya, siapa di kalangan kamu yang dapat membawa kita ke pihak musuh dari jalan yang dekat tanpa melintasi kawasan mereka? Maknanya daripada blok kawasan itu. Lalu berkatalah Abu Khaythamah radhiyallahu an, saya boleh membawanya ya Rasulullah. Kemudian dia memilih jalan pintas untuk menuju ke Uhud melalui tanah milik Bani Harithah yang di situ terdapat ladang-ladang mereka. Lah ni ada lagi ke ladang kat Uhud tu? Cuba ingat. Ada je? Tak ada lah kan? Ladang tak ada sekitar Uhud tu, tepi-tepi semua. Ada lah jauh-jauh sikit kan? Betul-betul di medan tu tak ada lah. Maknanya hak ni gambaran dia bukan dah sampai di medan tu, tempat makam syuhada tu. Ini dalam perjalanan ni. Dalam perjalanan tu, pasal kita laluan bas kan, jadi kita tak perasan macam mana bentuk perjalanan tu. Tapi kalau ada peta yang asal tu, lalu daripada kota Madinah tu, center dia ialah dekat Masjid Nabi tu, itu center Madinah. Keluar daripada situ, berhenti, buat tapisan tentera, jalan pula, kemudian nampak dah di Uhud tu tentera tu nak pintah pusing, nak pintah sampai ke medan tu. Maknanya Abu Khaythamah tarik bawa masuk belah kebun kurma. Tak, masuk belah kebun kurma. Lalu bergeraklah pasukan itu melalui jalan ini, melintasi kebun milik Mirba' bin Qaiz', seorang munafik yang buta matanya. Maksudnya dia buta mata, munafik tapi buta. Apabila dia merasai ada pasukan tentera yang melalui kawasannya, lantas dilemparnya tanah ke arah tentera-tentera Islam sambil berkata, aku tak halalkan kamu masuk ke kebunku kalau kamu Rasulullah. Dengan segera tentera Islam hendak membunuhnya, tetapi Nabi berkata, jangan bunuh dia. Dia ini orang yang buta mata dan hatinya. Itu tak nampak siapa yang boleh baling pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bergerak sehingga sampai di suatu lorong di Bukit Uhud dalam kawasan lembah yang terdekat. Di situ baginda mengambil lokasi pasukannya dengan menghadap ke arah kota Madinah.
dan menjadikan belakangnya ialah bukit Uhud. Dengan kedudukan ini berarti musuh terkepung antara tentera Islam dan kota Madinah. Terkepung kota Madinah maknanya itu tempat orang Islam. Kemudian nak lari sini ada orang Islam, belah ni ada Uhud. Itu keadaannya. Baik, mungkin kita tertanya, pasal apa Nabi tak bagi bunuh munafik ni? Kalau kira awal lagi fikir kena bunuh belakang dah. Munafik zaman ni. Zaman lah pun kalau ada orang tengah semangat-semangat berucap bercadang boleh cadang bunuh. Dia kata munafik belaka. Munafik apa lagi? Yang mencabut wala'. Itu panggil istilah dia mencabut wala' kan. Tak bai'ah tu munafik selalu. Apa namanya? Pernah ditanya kenapa tak bunuh? Nabi tak mau nanti orang kata Nabi membunuh para sahabatnya sendiri. Pasal dia pun tak isytihar perang secara terang-terangan. Dia pun masih duduk dalam kelompok Nabi. Jadi kalau berlaku pembunuhan, pembersihan macam itu, dia akan jadi satu ruang. Akan adalah yang akan membersihkan balik sejarah itu, tapi dalam tempoh itu akan ada ruang untuk orang mengatakan Muhammad telah membunuh kawan sahabat-sahabatnya sendiri, pengikut-pengikutnya sendiri. Maka hilanglah gambaran tentang Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang, Nabi yang penyantun, Nabi yang pemaaf. Hilang benda tu hanya kerana satu dua titik yang direka. Kalau ada peristiwa tu berlaku kan nak jadi sebab. Jadi Nabi telah ambil satu langkah untuk jangan dijadikan sebab. Jadi tak ada berlaku pembunuhan tu. Habis tu munafik ni tak kenapa. Antara dosa membunuh dengan dosa munafik, mana lebih besar? Dosa nifak lebih besar kan. Tapi tak ada peruntukan hudud untuk nifak. Pasal benda tu duduk dalam jiwa. Mana nak berbelah perut hati perut kita tengok dia ni munafik ke Islam betul. Nak macam mana nak bawa masuk mahkamah benda tu kan. Antara mencuri dengan munafik, tentulah munafik lebih besar lagi. Tapi pasal munafik tak boleh nak belah dada. Tak boleh nak belah dada untuk tengok. Dan perbandingan ni tuan-tuan, kalau kita cerita bab perbandingan mana lebih besar, benda tu benda yang ialah kita katakan antara makruh dan haram. Besarlah haram tu lagi kan, ringanlah makruh tu. Tapi kadang-kadang ada ketikanya dia membawa kesan yang berbeza, menyebabkan sesuatu yang mungkin asalnya dosa kecil dia akan menjadi lebih besar daripada satu dosa besar. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya dan berkata, dosa riba lebih besar daripada dosa minum arak. Itu perbandingan yang diberikan. Jadi orang kata, pasal apa riba tak kacau orang apa semua, minum arak dia boleh mabuk, dia boleh macam tu, dia boleh macam ni, banyak lagi. Tapi itu perkataan Imam Malik dalam bentuk perbandingan. Kerana dia memikirkan kepada ancaman Allah Ta'ala dari sudut nas dan sebagainya. Itu yang dinamakan perbandingan. Dan tak acilah kita kata mentang-mentang apabila Imam Malik sebut dosa riba lebih besar daripada dosa minum arak, maka itu nanti akan menyebabkan orang Islam minat nak minum arak pula pasal dia lebih kecil daripada riba. Tak siuman orang macam tu. Kalau kita katakan dosa bid'ah lebih bahaya bid'ah lebih besar daripada bahaya maksiat, itu menyebabkan orang akan pandang remeh maksiat, orang akan anti bid'ah, tapi tu maksiat dia boleh buat. Siapa yang boleh fikir macam tu dia sewil lah sebenarnya. Betul. Bila kita cerita tentang perbandingan kan, dosa maksiat ialah maksiat lah. Orang melakukan maksiat, dia sedar itu maksiat, satu dosa. Tapi orang yang melakukan bid'ah, sesuatu amalan bukan atas nama agama, dia melakukan kesalahan syarak, satu, dalam keadaan dia tidak menyedari dan memperakui itu adalah satu kesalahan. Itu kesalahan yang kedua. Pasal tu secara overallnya kita katakan melakukan kata itu dinukilkan daripada perkataan Al-Qurtubi kata silap rahimahullah, bahawasanya dosa bid'ah itu lebih besar daripada dosa maksiat. Tapi itu umum dalam keadaan. Tapi kalau tuan-tuan nak banding orang yang minum arak atau membunuh dengan orang yang baru lafaz usalli, hak tu tak bolehlah banding macam tu kan. Orang yang sebut awal kata dosa besar tu pun tak kata macam ni. Jadi kita bila kita petik perkataan orang tu, jangan jadi
gelong lah kan. Amanahlah dengan diri sendiri, pasal kita akan bangkit daripada Allah Ta'ala. Nak buat melawak-melawak tak apalah kan, tapi kalau jadi bahan serius pula, macam kes apa baru ni, Pak Abah yang kata ada orang tu kena tangkap khalwat pasal dia anggap suami dia tu najis, amalan apa benda apa semua tu kan. Ada baca kan? Ke tak baca surah Abah? Mana baca surah Abah? Baca online lah. Tak payah keluar duit. Kalau keluar duit beli surah Abah ni, abang nak lapik-lapik piknik je, lapik-lapik tu. Pertamanya ialah berita surah Abah ni tuan-tuan, boleh ke nak percaya seperti mana yang ditulis macam tu? Sejak bilanya akhbar ni menjadi berita yang muktabar? Ingat daripada tahun ni, zaman-zaman dulu kan, surah Abah ni yang betul dia ialah pada keputusan nombor ekor. Kalau rancangan TV dia bertayar kat surah Abah, tu pun salah kan, rancangan TV kan, dia mesti lari juga. Tiba-tiba kita boleh percaya bulat-bulat macam itu je. Nanti dulu nak kaitkan yang bersalah itu dengan satu-satu golongan hanya kerana yang tu, dari sudut disiplin penerimaannya, bukanlah kes tu saja, semua kes lain tuan-tuan. Bila kita mengulas satu-satu isu hanya bergantung kepada berita surah Abah, yang lebih hebat lagi hanya bergantung pada tajuk yang diberikan saja. Lepas tu pakatlah ulah belakang. Padahal kawan tu cerita tak ada kena dengan tajuk pun. Letih lah, siapa-siapa pun kalau buat macam tu sebenarnya memang meletihkan. Jadi kalau macam kes hak yang kena tangkap khalwat tu, pertama, betul ke berita tu begitu yang digambarkan, yang menggambarkan suami tu begitu dengan perkataan baru tangkap tak sat tadi, habis semua rekod tentang suami tu dapat terus masuk surah Abah. Suami tu apa nama, wartawan tu bawa keluar kan, dia aim sama lama pada aim kan, dia tuju lah. Siap keluar mengaji kat tempat mana lah apa semua tu. Kita pun tak tahu manusia ni tuan-tuan, kadang-kadang tak, bukanlah nak kita nak bela hak yang kena tangkap khalwat tu, tak ada pasal nak bela kan. Tapi nak ceritanya banyak juga kes tangkap khalwat ni, nak tolong, bukan nak bela, bukan nak bela. Nak abadnya ialah realiti masyarakat kita yang kena tangkap khalwat itu. Bukan, sorry, yang dikatakan suami isteri tu kadang-kadang tu sudah pun di pihak suami atau di pihak isteri kadang-kadang sudah ada satu keyakinan bahawa hubungan tu telah pun habis, tamat. Mungkin dah lafaz cerai, cuma tak bawa masuk mahkamah, baru nak filekan penceraian. Padahal mungkin dah lafaz tu lama dah. Banyak kes bila yang telefon bekas suami, saya jangan takut bang, saya dah ceraikan dia 2 tahun lepas dah. 2 tahun dah ceraikan, tapi untuk masih lagi status isteri dia, pasal tak bawa masuk mahkamah. Itu satu benda. Kemudian yang kena tangkap khalwat ni juga tuan-tuan, berapa ramai jenis orang kena tangkap khalwat pasal kes tak bawa kad kahwin. Kemungkinan kahwin tu pun mungkin juga kan. Bukanlah untuk kes yang surah Abah tu, tapi nak abaknya dalam kes tangkap khalwat ni banyak juga yang kes sudah pun berkahwin tapi tetap ditangkap atas kesalahan rekod dan sebagainya kan. Duduk keadaan mencurigakan, bila main semua tak ada kad kahwin apa sebagainya, tangkap lah yang tu. Dan satu lagi, kalaupun betul itu memang kesalahan seperti mana yang tertera, apa nak heran kalau orang tu pergi mengaji, dia pun kena. Hak berlambak lagi, hak sebelum ni tak ambil kira juga kan. Hak sebelum ni yang kena tangkap khalwat pagi, petang, siang, malam tu manhaj mana punya ajaran tak tahu. Mengaji agama ke tak mengaji agama, ke mengaji hanana aja, tak ambil kira pula yang tu kan. Jadi sebenarnya manusia ni apapun dia tetap manusia, sama juga mengaji agama ke tak mengaji agama ke, dia masih manusia, dia masih bernafsu, dia masih terdedah dengan ujian dan hasutan syaitan, dia masih boleh menang, dia masih boleh kalah kan. Jadi benda tu boleh berlaku, tak payahlah itu nak dijadikan sebagai satu bahan isu untuk menunjukkan ketidakpandaian masing-masing dalam Facebook. Makin mengaji, makin belajar, makin membaca, jadi makin tak pandai. Pasal tu ada sahabat seorang tu kata, yang jadi hero buat status Facebook ni, kalau makin banyak baca kitab daripada baca yang muasirin, baca yang mutaqaddimin, kalau dah sampai jadi tak erti, suruh baca patah balik, baca gila-gila dengan baca majalah hujang. Tegam. Kalau dah jadi makin tak pandai dengan membaca. Tahu tu tak saja lepas geram. Nak cerita pasal apa tadi? Pasal orang munafik tadi kan.
Dan orang yang munafik ini kata Nabi, ia orang yang buta mata dan buta hatinya. Buta mata dan hatinya. Buta mata memang kita tak mau, buta hati lagilah kita tak mau. Baik, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bergerak sehingga sampai di suatu lorong di Bukit Uhud dalam kawasan lembah yang terdekat. Di situ baginda mengambil lokasi pasukannya. Itu kita baca tadi kan, dengan menghadap ke kota Madinah dan membelakangkannya Bukit Uhud. Baik, strategi pertahanan. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengkapkan persediaan anggota tenteranya. Dikerahkannya mereka membuat barisan. Baginda memilih dari kalangan mereka satu pasukan pemanah yang cekap, terdiri daripada 50 orang pemanah. Kepimpinan pasukan ini diserahkan kepada Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri. Dia Aus dan dia ahli Badar. Baginda perintahkan mereka supaya berpusat di atas bukit yang terletak di tebing selatan dari lembah Qanah, yang selepas itu dikenali sebagai Jabal Rumat. Jabal Rumat maknanya bukit pemanah. Yang mana ni tuan-tuan? Ni hak pakat-pakat duk naik tu, ambil gambar apa semua tu kan. Contoh yang tulis atas batu apa semua tu dekat Uhud, itu dipanggil Jabal Rumah. Bukit pemanah. Bukan Bukit Uhud, Bukit Uhud hak tinggi tu. Hak besar tu. Orang tak panjat Bukit Uhud tu, terlalu panjat takut tak turun lah. Dan berada di sebelah tenggara lokasi tentera Islam, sejauh kira-kira 150 meter dari lokasi tentera Islam. Kita tak disertakan dengan gambar aja. Kalau tuan-tuan baca buku dipanggil apa? Strategi Ketenteraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada khas, ini geng-geng tentera yang tulis. Baca sejarah dia pun buat mapping pergerakan Nabi. Itu cantik. Orang yang kaki bekas tentera dia seronok tengok benda tu kan. Tapi kita baca sejarah macam ni jelah, tuan-tuan nak tengok apa tenggara Madinah tang mana, timur Madinah tang mana pun tak tahu kan. Tapi kalau kita ada gambar rajah tu, ada satu kitab bagi dipanggil Ar-Rasul Al-Qaid. Rasul sebagai pemimpin ketenteraan. Dia yang tu pun membincangkan tentang strategi tentera ya. Macam yang ini dia ada tunjuk gerakan tu. Bagaimana susun atur pecah kumpulan tu pula dia pecah pula jadi tentera memanah. Dia cross kebun tadi untuk dapatkan lokasi di bukit memanah. Itu semua strategi pertahanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi bukan daripada awal kehidupan bukan terkenal sebagai ahli tentera. Kan? Nabi lah daripada kecilnya ialah sebagai pengembala kambing, niaga. Adalah Nabi pi perang zaman kecil-kecil tu adalah. Baik, tujuan baginda berbuat begitu ialah seperti yang diucapkan oleh baginda kepada pasukan pemanah itu, di mana baginda berkata kepada ketua pasukan pemanah, kucar-kacirkan pasukan berkuda mereka dari kami dengan panah-panah kamu. Maknanya tentera berkuda nak mai kat Nabi, apa halau? Dia hampa halang dengan panah tu, agar mereka tidak boleh datang kepada kami dari arah belakang. Kalau kita menang atau kalah sekalipun, maka tetapkan kedudukan kamu di situ, agar jangan pihak musuh mendatangi kita dari arah kamu. Itu lokasi yang paling strategik yang Nabi sudah bagi. Nabi pesan, apa jadi pun di bawah nu sana ni, jangan sekali-kali turun daripada bukit, jangan tinggalkan lokasi. Yang ni kalau engkar arahan ni, dia kena masuk masyarakat kan. Apa hukuman dia Abang Kalim? Kena tahan dengan MP, lari engkar perintah. Nabi dah beritahu yang tu. Pasal apa? Fungsi dia ialah untuk kawal pergerakan yang di bawah, kawal tentera. Bila tentera musuh nak mai dekat dengan Nabi daripada arah mana pun, pasukan pemanah tu dah tengok, dia dah tinjau daripada atas. Jadi dia boleh halang benda tu, supaya pertempuran tu boleh berlaku berdepan tanpa ada gangguan serang hendak dan sebagainya. Tapi kalau tentera pemanah tu turun daripada lokasi dia, daripada tempat dia tu, orang lain akan ambil tempat tu. Depa lah pula akan ambil fungsi bukit tu untuk mengawal pergerakan peperangan. Dan itu yang menyebabkan Nabi arahkan, apa pun jadi jangan berganjang. Kemudian baginda berpesan kepada para pemanah, kawallah bahagian belakang kami,
Jika kamu lihat kami terbunuh, maka jangan dibantu. Kalau kamu lihat kami mendapat harta rampasan, maka jangan turun menyertai kami. Hak tu yang tak tahan. Kalau mati jangan bantu tu satu benda lah kan, maknanya pengorbanan lah. Tapi kalau dapat kata jangan turun join sekali, yang ni mereka kata macam takci pula ni. Itu ruang yang bisikkan syaitan di situ. Dalam riwayat Al-Bukhari menyebutkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lihat kami disambar burung sekalipun, maka jangan kamu tinggalkan tempat kamu melainkan setelah aku hantar utusan kepada kamu. Kalau kamu lihat kami menewaskan mereka dan memijak-mijak mereka, maka jangan kamu tinggalkan tempat kamu melainkan setelah aku hantarkan utusan kepadamu. Nak habaknya kata situlah tempat hampa tentera pemanah, jangan lari pergi mana-mana. 50 orang ni situ je. Dah habis clear, Nabi akan hantar utusan naik atas, jom turun, baru hampa turun. Itu pesan Nabi SAW. Dan pesan itu bila dah pesan langgar, hak tu memang geram lah kan dalam abad tu. Dengan pembentukan pasukan ini yang berada di atas bukit di samping perintah-perintah ketenteraan yang ketat, Rasulullah SAW telah berjaya menutup satu-satunya ruang yang mungkin dibolosi oleh pasukan berkuda pihak musuh, iaitu dari arah belakang mereka ke barisan tentera Islam. Dengan itu mereka juga tidak berupaya untuk membuat gerakan berpatah balik dan pengepungan. Sekarang ni yang terkepung ialah Quraisy. Nabi kepung dia antara Madinah dan Bukit Uhud. Dan nak halang counter attack itu ialah pasukan pemanah. Baik, sementara itu di pihak anggota yang lain, Rasulullah SAW meletakkan satu pasukan di sebelah kanan dengan diketuai oleh Al-Mundhir bin Amr. Satu pasukan di sebelah kiri dengan diketuai oleh Az-Zubair bin Al-Awwam dan dibantu oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Az-Zubair diberikan tugas penting untuk mengekang kemarahan pasukan kuda tempur Khalid bin Al-Walid. Masa ni hero ni belum masuk Islam lagi. Khalid bin Al-Walid belum Islam masa perang Uhud. Dan Khalid ini memang sangat terkenal sepanjang sejarah sebagai manusia yang sangat tangkas dan sangat pantas di dalam menunggang kuda. Boleh baca, tengok dalam Siyar A'lamun Nubala, tengok bagaimana digambarkan oleh para periwayat bagaimana Khalid selepas zaman tu kan, zaman Umar dan sebagainya, dengan kepantasan tentera berkuda dia boleh menewaskan ribuan manusia. Jadi masa tu Az-Zubair ini diberikan tugas menghalang kemarahan pasukan Khalid. Di bahagian hadapan baginda letakkan pahlawan-pahlawan Islam yang perkasa dan handal serta terkenal dengan keberanian dan keperwiraannya. Mereka itu bagaikan boleh ditimbang dengan ribuan anggota. Maknanya hak yang ada tu pun dia setara dan standing dengan ribuan manusia. Strategi yang diatur itu adalah cukup bijaksana dan terperinci. Ternyatalah keunikan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan perang. Tidak mungkin mana-mana panglima tentera walau bagaimana keterampilannya sekalipun dapat mengatur strategi yang cukup licin dan bijaksana sebegini. Dengan strategi itu, baginda telah menguasai tempat yang paling strategik di medan tempur, sedangkan baginda pergi ke situ selepas pergerakan musuh. Maknanya pantas cara Nabi berfikir. Bahagian belakang dan kanan mereka dilindungi oleh bukit-bukit yang tinggi. Bila di kanan bukit yang tinggi hadang, maknanya tak ada orang nak main ke atas tu nak turun balik serang hendak, tak ada lah. Dia macam kalau kita main bola kan, main bola ada free kick kan. Bila free kick tu goalkeeper arahkan apa? Benteng tu dia kena cover angle hak pi ke goal post tu, dia kena tutup ruang tu siap-siap lah. Jadi goalkeeper tu dia cuma jaga part yang tak ada jaga tu. Kalau dia biar ke tengah ada ruang kosong tang ni, bola boleh masuk kot tu, nak kena jaga kot tu, nak jaga kot ni kan. Jadi dia tutup siap-siap. Jadi dalam perang Uhud ni Nabi buat macam tu. Kedudukan tentera tu tidak memungkinkan ada serang hendak daripada belah kanan ataupun belah ni pasal bukit. Sementara bahagian kiri dan belakangnya tatkala terjadi perang dilindungi dengan menutup satu-satunya ruang yang ada untuk dibolosi ke arah pihak tentera Islam.
Dilindungi dengan menutup satu-satunya ruang yang ada untuk dibolosi ke arah pihak tentera Islam. Baginda memilih lokasi tenteranya di suatu tempat yang agak tinggi yang melindungi mereka. Kalau ditakdirkan kekalahan menimpa mereka, justru mereka tidak akan melarikan diri, biarpun terpaksa menyerah dalam genggaman musuh atau menjadi tawanan mereka. Di samping itu, jika pihak musuh cuba hendak menguasai lokasi mereka, berarti mereka mengundang padah yang teruk. Cara baginda menentukan lokasi ini sekaligus memaksa pihak musuh berada pada lokasi yang agak rendah dan sukar sekali bagi mereka untuk mendapat manfaat sekalipun mereka menang. Baginda turut menutup kekurangan jumlah keanggotaannya dengan meletakkan pahlawan-pahlawan terbilangnya di kalangan sahabat-sahabat yang berani berada di barisan hadapan. Maka begitulah sempurnanya persiapan tentera Islam pada pagi hari Sabtu 17 Syawal tahun 3 Hijrah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan bagaimana ketelitian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab tu, dan ini berlaku dalam bulan Syawal. Sikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan semangat keperwiraan di kalangan anggota. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka memulakan peperangan, melainkan terlebih dahulu mendapat arahannya. Baginda bersiap memakai 2 lapis baju besi dan mengobarkan semangat para anggotanya untuk berjuang. Dirangsangnya mereka supaya bersabar dan cekal hati ketika terjadi pertempuran. Ditiupnya semangat keperwiraan di kalangan para sahabatnya, sehingga kan sambil menghunus pedang yang sangat tajam, baginda menyeru para sahabatnya, siapa yang mahu mengambil pedang ini dan menunaikan haknya. Lalu tampillah beberapa orang untuk mengambilnya. Antara mereka ialah Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Sehingga apabila Abu Dujanah Sammak bin Kharishah tampil ke hadapan, dia pun bertanya, apakah hak pedang itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kamu memukul muka musuh dengannya sehingga terkulai layu. Abu Dujanah berkata, saya akan mengambil dan menunaikan haknya hai Rasulullah. Kemudian baginda memberikan pedang itu kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah ialah seorang lelaki yang berani serta bersikap angkuh semasa perang. Dia kena ada self esteem yang tinggi kan, confident level dia mesti tinggi. Kalau takut-takut, duk seriau, duk suspend, itu tak boleh. Dia mau jenis yang istilah kita ada berani mati punya style. Yang tu dia ada kat dia ni. Apabila dipakainya serban itu, orang semua tahu bahawa dia akan berperang sampai mati. Setelah mengambil pedang itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun memakai serbannya sambil berjalan dengan megah di antara 2 barisan. Pasal apa dia megah? Dia dapat pegang pedang Nabi. Dia berjanji dengan Nabi untuk tunaikan hak pedang tu. Itu satu kebanggaan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya gaya berjalan ini dimurkai Allah kecuali di tempat yang sebegini. Jadi perang ni ada sikit lain sikit. Pasal apa? Kalau perang tu berjalan tunduk tawaduk lembut je kan, Allah bagusnya comelnya nak perang, mana kata kan, bagi nampak dia garang sikit. Apa niat depa yang sudah ni dah kena dengan Bang Halim tu, mau bagi mencari sikit Bang Halim. Baru kita tengok rimau berantai punya latihan. Dia ingat apa? Komando turun helikopter lagu tu je tu, turun kat pucuk tu. Apa belajar kan apa? Baik, persediaan tentera Makkah. Hak persediaan tentera Makkah ni kita tunggulah balik Makkah nanti. Nah, insya-Allah. Cukup sekadar tu takat tentera Nabi dulu. Kita tengok tentera Makkah ni pergi suspend sikit. Makkah buat mana pula kan? Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Silakan tuan-tuan kalau ada apa yang tuan-tuan nak bicarakan, nak bincang. Ya. Ar-Ruh Ibn Qayyim.
Wallahu ta'ala a'lam. Banyaklah dakwaan yang antara salah satunya macam itulah, Ibn Qayyim ni dia belajar dengan banyak guru. Salah seorangnya ialah Ibn Taymiyah rahimahullah. Memang ada di kalangan pengkaji yang kata macam tu. Pasal manhaj dalam Ar-Ruh tu dia lain sikit daripada penulisan Ibn Qayyim dalam kitab-kitab dia yang lain. Ni nampak macam hanyut sikit kan. Tuan-tuan tak baca Ar-Ruh tu. Ada orang buat kajian tahqiq kitab dan sebagainya. Dan ada juga isu-isu dalam Ar-Ruh tu yang sebenarnya misteri. Nak tolak pun tak berapa nak tolak, nak terima pun rasa macam gayat. Kalau takat nak beli baca boleh lah, tapi Ar-Ruh tu, kitab tu masih kitab tulisan manusia, dia bukan Quran. Kalau ada yang betul-betul lah dia, kalau ada yang tersilap itu tanda dia ditulis oleh manusia. Dan tambah lagi dengan kita katakan proses dia berguru dan sebagainya, ada kesan-kesan apa namanya hasil pendidikan dan sebagainya, memang ada kesan pada buku tu. Jadi mana-mana yang nampak macam betul ke lagu ni, kita kena tengok second opinion, kita pandang. Ataupun sebenarnya kalau kita dah memang ada sistem dalam pemikiran kita, manhaj kita dah tahu, maknanya kalau even tulisan siapa pun bila kita nampak ni rasa bukan dia ni, tolak, boleh tolak benda tu. Bukan tolak keseluruhan. Pada bab-bab yang kita rasa macam ini tak apa kuat, ataupun yang ni kalau kita tawakuf pun lebih baik, tak tahu kalau kita diam, mengiyakan ke tidak, menafi pun tidak, itu tindakannya lah. Wallahu a'lam. Dalam perang ada. Pasal dalam tu kata dipecahkan kepada 3 kumpulan ikut kabilah. Dalam kabilah tu ada lelaki, ada perempuan. Jadi kita akan jumpa nanti ni ada watak Nusaybah ada dalam perang Uhud. Nusaybah ni dia takmis perang ni. Bawa anak, bawa lelaki dia. Dia memang tu antara serikandi Islam yang terkenal. Wallahu a'lam. Ada lain? Tak ada mana. Cukup sekadar tu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.